Bolehkah kita mencium kaki seorang alim? Tuan-tuan, kadang-kadang orang sebahagian dia pergi kias hadis-hadis Nabi tu dengan diri dia. Macam Maharaja Rum kata kalau dia jumpa Nabi, dia akan basuh kaki Nabi, kan? Sebab tu kita pun dia kias tu dengan diri dia, hampa mai basuh kaki aku. Hang tak sama dengan Nabi. Mungkin hang ada kot titih-titih keturunan Nabi, ramai orang keturunan Nabi. Abu Sufyan pun pak saudara Nabi, Abu Lahab pun terlibat juga. Tapi jangan ghulu, jangan berlebihan. Agama ni dibina atas substan, atas penghujahan, bukan atas tokoh. Kalau nak kira atas tokoh, Syiah lah mazhab yang betul. Sebab Syiah suruh puja Ahlul Bait. Kalau nak kira atas keturunan, Syiah lah betul. Syiah kata puja Ahlul Bait. Lantik-lantik Ahlul Bait, pemimpin kita kena Ahlul Bait. Imam semua di kalangan Ahlul Bait, keluarga Nabi. Tapi ahli sunnah from the day one telah mengisytiharkan, in ra'aitumuni i'wijajan faqawwimuni. Jika kamu tengok aku silap, perbetulkan aku. Ini cakap Sayyidina Umar, dan demikian sebelum itu Abu Bakar As-Siddiq. Manusia dipilih berdasarkan kepada kualiti dia, bukan kerana keturunan dia. Tak ada satu mahabat kata, wahai tuan-tuan sekalian, Abu Bakar tak kata, tuan-tuan sekalian, saya ni memang patutlah pilih saya. Aisyah tu, isteri Nabi tu, anak saya. Tak ada siapa. Omar pun tak buat. Itu semua bukan jadi hujah mereka. Setiap kali orang petikai dengan mereka, tak pernah satu pun di kalangan khulafa keluarkan benda ni. Sehingga Ali bin Abi Talib, apabila pada zaman dia, orang kata dia ada surat khas yang Nabi bagi kepada dia, yang tak ada pada orang lain. Ali buka surat tu. Di dalam tu hanya ada bab tentang harta pusaka dan tentang hukuman bunuh balas, dan kepada hukuman jarahat, maksud hukuman kalau mencederakan orang dan semua. Tak ada. Ni kemudian apabila manusia dah tak ada benda ni, manusia pergi cari hujah lain. Pasal apa hang kena cium tangan aku? Aku titih keturunan Nabi. Oh, cium tangan Uncle Sikus lah. Uncle Sikus dia keturunan Al-Attas. Bukan saya hina Uncle Sikus, tapi Uncle Sikus pun hebat lah. Tapi saya nak ceritanya, kalau setakat keturunan, dan bila manusia atas keturunan, dia tak kuat. Sebab tu kebanyakan yang dipuja keturunan di tempat kita ni semua pemain import. Tuan-tuan faham maksud saya? Dia import daripada seberang. Kalau dia main daripada sini, daripada awal, kita boleh tahu hang kecil-kecil curi geraba aku. Hang kecil-kecil dulu, hang dah budak ni, kira tak sacred lah, tak suci lah, kan? Tapi kenapa dia anggap suci? Sebab kita tak tahu dia punya background. Main-main terus, ni wali besar, main daripada seberang. Saya bukan hina, saya tahu, tapi ini bukan idea dah. Mereka tu mungkin bagus, mereka tu mungkin baik, mereka tu mungkin saleh, tapi memuja orang hanya kena keturunan, tak betul. Tak betul. Idea ni tak betul. Hamka dalam buku dia Teguran Suci dan Jujur kepada Mufti Johor, ulas tentang soal memuja kelompok Said ni. Dan Hamka telah beli buku Teguran Suci dan Jujur terhadap Mufti Johor. Hamka kata sehingga dia dituduh kerana tidak menghormati kaum Said. Dia kata bukan masalah tu, agama. Kalau orang tu keturunan Nabi, ilmu dia hebat, perangai dia pun hebat. Arab kata ala ra'si wal ain, di atas kepala dan mata, kita hormat dia. Lebihlah dia daripada kita tentu dah. Keturunan pun elok, perangai pun elok, ilmu pun bagus, kita hormat kat dia. Kalau dia ikut sunnah lebih daripada kita, kita tentu hormat dia. Tapi hanya kerana orang main pasal apa ni? Ini pasal keturunan Nabi. Yang ni bukan hujah. Saya sebut, hari itu saya sebut tuan-tuan, kita kena beza antara minat agama
dengan agama menjadi new entertainment. Agama menjadi hiburan baru. Agama boleh jadi hiburan baru sebab jika tuan-tuan tengok dulu, tuan-tuan tahu fenomena Rabbani, Raihan. Fenomena Raihan baguslah, saya pun suka. Nasyid macam-macam orang nasyid daripada dok menyanyi, tapi mana pergi benda tu? Habis. Raihan hebat, boleh menyanyi di Albert Hall, London. Kemudian kita mari sahibul fadilah Syekh Mawi kita. Tak apalah, saya okey dia, tapi saya cerita fenomena Mawi. Semua Mawi, rambut Mawi, semua Mawi. Apa kelebihan Mawi? Mungkin dia baik, mungkin dia bagus, saya tak tahu. Tapi kelebihan dia kata dia boleh berjanji ya. Dia boleh berjanji, boleh marhaban sikit. Mungkin kalau tanya saya sebagai orang yang tak pandai seni, saya kata dia tak sedap sangatlah menyanyi. Ramai orang lebih sedap, ada suara-suara macam hebat lagi kan, Jamal Abdillah mungkin lebih hebat suara. Kan ni dia ni pasal Datuk Napi Aminat saya sebut. Jadi mungkin Sudiman lebih hebat, tapi dia tak ada. Tapi masa tu mungkin orang kerana ada sikit orang associate benda ni dengan agama sikit. So kalau pergi dengar Mawi tu macam iktikaf kat Masjidil Haram dia rasa macam tu lah orang kali ikut. Bukan salah Mawi, tak salah Mawi, tapi oleh kerana manusia bandar, tadi saya kata manusia bandar yang sedang mencari penyelesaian jiwa. Manusia bandar ni semua tu habis. Mawi pun tak ada. Dia main sat puak Raja Lawak apa ni sat, tapi habis. Pasal Raja Lawak dapat tempat sebab apa? Pasal orang stres. Orang pergi tengok orang buat lawak. Kadang-kadang kita pun tak tahu pasal apa yang lawak ni. Kok mana yang jadi lawak? Orang kena hurai kat kita baru lawak. Lepas tu mari Raja Lawak Taum, dia main sikit unsur agama. Dia masuk balik unsur agama kerana masyarakat nak cari penyelesaian. Dia main unsur ni semua. Bila pergi Singapura lebih dahulu, saya dah sebut Singapura lebih dahulu. Tuan-tuan kalau nak tengok sekarang ni stadium berzikir, Singapura 5-6 tahun lepas dah ada stadium berzikir. Saya bukan kata salah berzikir tu, tapi saya nak cerita tentang fenomena ni. Adakah dia real ataupun dia sebenarnya? Saya buat satu contoh. Kalau tuan-tuan jumpa satu orang, tiba-tiba dia pakai baju t-shirt, dia bubuh gambar saya. Kalau lah, orang tak bubuh lah. Pasal saya tak handsome, bawa kata Ibrahim Ali. Sebab itu tak tercalon. Tapi masuk juga okey ah. Okay. Sendiri calon diri. Okey. Kalau tuan-tuan tengok satu orang bubuh gambar saya kata di dada dia, tuan-tuan kena bagi tahu ini bukan tindakan yang betul. Agama dia tak puja tokoh. Agama dia memuja prinsip. Dia memuja inti kandungan ajaran Islam. Tokoh hanya penyampai ya. Tapi kalau entah semua jadi minat tokoh, gambar dia, kalau remeh dia, beskat dia, kita dah jadi, dia bukan salaf. Kita dah jadi, mungkin pada satu sudut dia satu hobi. Kita nak kata, oh, orang bubuh gambar artis boleh, pasal gambar ustaz tak boleh. Saya kalau nak buat perbandingan macam tu susah lah. Semua benda ada artis kita suruh ustaz buat, tak boleh. Tapi ertinya anak-anak muda di samping mereka bagus nak agama, tapi mereka kena check kerana minat kepada konten ajaran agama, kerana ataupun ini new entertainment, satu hiburan baru. Bila mereka nak main ni, nak dengar satu pengajaran agama atau nak dengar satu lawak baru. Tuan-tuan kena jawab persoalan tu. So ustaz terpaksa marketkan benda yang bentuk yang susah. Saya kena marketkan yang susah.
Kalau tuan-tuan tak boleh dengar saya kena menyanyi. Nampak memang tuan-tuan tak berminat menyanyi, tak boleh menyanyi lagu Melayu, saya kena menyanyi lagu Hindi. So apa the real agama sebenarnya apa? Saya tak petikaikan approach berbagai-bagai, tetapi jangan kita jadi terkeluar daripada real yang asal. Tak apa, manusia ada approach manusia, gurau sikit, melawak sikit, it's okay, tapi itu bukan tajuk utama. Lagu Hindi bukan tajuk utama, lawak bukan tajuk utama, semua okey. Utama dia teaching lah, teaching lah. Jadi tak payahlah cium kaki siapa-siapa. Kalau nak cium, pergi tanya Ayah Pin, dia pun rajin cium kaki dah. Tak, tuan-tuan, pasal saya jenis manusia berdosa, dosa banyak, jadi kita malas. Mungkin mereka orang soleh, tapi kalau orang cium tangan kita, walaupun kita mengajak, kita rasa ralat, macam bukan kerana kita tak sudi terima ciuman, kita rasa bersalah terhadap diri kita sendiri, kerana betapalah kau telah memuliakan aku yang sebenarnya aku ini bukan siapa-siapa. Kata, saya selalu ulang kan, Abu Ubaidah Al-Jarrah, apabila dia duduk di atas lantai, apabila perwakilan Parsi datang bertanya mana Gubernur Abu Ubaidah Al-Jarrah, mereka tunjuk dia Gubernur duduk atas lantai dengan kawan-kawan duduk bersembang, satu lagi pegang tangan anak panah duduk congkir pasir ni duduk bersembang dengan kawan-kawan. Gubernur apa duduk atas tanah? Gubernur Parsi semua duduk, maharaja sehingga sana emas yang hebat. Tapi ini Gubernur yang telah menumbangkan Syam, menjatuhkan empayar-empayar yang besar. Dia kata betul-betul ni soalan ni bukan main-main ni, aku tanya mana Gubernur. Kata yang tu lah Gubernur. Tanya kau kah Gubernur Abu Ubaidah? Dia takut Abu Ubaidah. Pasal apa yang hang duduk atas tanah? Duduk bersembang kawan, tak ada singgah sana lah. Tu dia kata, nak tahu, aku nak bagi tahu benda yang sebenar. Pertama, aku jenis tak ada duit. Sehari aku nak makan ni, duk fikir nak pinjam daripada Muaz. Dia ada duit ke tak? Gubernur. Dan kemudian kalaulah Allah bagi ke aku duit, aku tak buatlah singgah sana. Yang menyebabkan aku duduk di depan, duduk atas singgah sana. Dan sahabat-sahabat aku ni duduk di bawah. Yang pada sisi Allah, mungkin mereka lebih mulia daripada aku. Ini makna. Sebab tu makna tawaduk, ini makna zuhud. Kalau nak belajar kesufian, belajar yang ni lah. Kita ajak orang sufi tentang zuhud, tentang tawaduk, tentang merendah diri di hadapan Allah Azza wa Jal. Kita mungkin boleh berlakon dengan manusia, tapi kita rasa kita salah dengan Tuhan. Pasal kita tahu hakikat diri kita. Sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sebab tu mereka tidak pernah claim apa-apa benda ni pada mereka. Tak ada satu orang kata aku sekian-sekian. Semua apabila ada masalah, hatta melainkan Uthman bin Affan, last orang kepung dan nak bunuh dia, last dalam riwayat An-Nasa'i, dalam riwayat Tirmizi, last baru dia naik tabung rumah dia. Dia kata, kamu tahu tak, dulu ke Madinah ni bukan ada telaga. Nabi kata, man ishtara bi'ra rumah min tibi malih, min sulbi malih, wa ja'ala dalwahu ma'adila'il muslimin. Siapa yang beli telaga rumah daripada hartanya sendiri dan wakafkan untuk kaum muslimin, maka dia dah masuk syurga. Aku beli ni telaga rumah ni, aku wakafkan. Hari ni aku nak minum air segelas pun kamu tak bagi. Dia kepung dah. Dia sebut tu sebab orang dah kepung dia. Dia tak pernah kata, ni hampa tahu tak aku, anak Nabi menikah dengan aku yang 2 kali.
Osman tak main. Hujah ni tak pernah siapa. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, apabila dia ditikam, orang tanya dia, adakah patut dicadang Abdullah bin Umar sebagai pengganti dia? Umar kata apa? Jikalah khalifah ini sesuatu yang baik, aku dah ambil habuan dia, cukuplah untuk bahagian aku. Jika ia sesuatu yang tak baik, biarlah Allah hukum aku seorang, jangan hukum anak aku juga. Tak ada. Orang kata, kena bagilah keturunan aku ni. Yang ni tak ada. Semua manusia rasa tawaduk di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sehinggalah mari segolongan manusia membesarkan diri, bercerita tentang semua dia. Dalam peperangan Qadisiyah, di kalangan mereka yang menjadi tentera, ada yang potong tangan. Hadir dalam majlis Umar, dia makan dengan tangan kiri. Umar kata, makan dengan kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Dia makan dengan tangan kiri. Jubah sejuk, Umar dia keluar tangan kiri makan. Umar marah. Saya nak Umar untuk suruh makan dengan tangan kanan, nak makan dengan kiri. Lepas Umar marah kat dia, dia diam. Lepas semua orang tak ada, dia beritahu Umar, aku mana ada tangan kanan. Utui. Kenapa? Aku perang Qadisiyah. Aku perang Qadisiyah. Kenapa tak beritahu? Aku tidak mau riak terhadap kurnia Allah di mana satu tangan aku telah pergi ke syurga. Tak mau. Tak mau habaq kat orang. Akulah mujahid Qadisiyah. Hang duk tekan aku, bersabar. Jadi Umar marah kat dia. Betapa nilai. Hatta sahabat tak menonjol, tak kata mereka ada karamah dan seumpamanya. Perang Qadisiyah itu sendiri, apabila Sayyidina Umar bin Khattab tengok tak boleh menang tentera Islam, perang tak menang perang, Umar tuan-tuan, dia rasa apalah tentera Islam ni tak menang, dia siap nak pergi perang sendiri. Sampai sekerat dan nak keluar daripada Madinah, sahabat mari pujuk Abdul Rahman bin Auf, mari kata Amirul Mukminin, tak boleh, kalau kau pergi habis ni negara ni. Tapi Qadisiyah di Iraq, kita cari orang ganti, kita cari orang ganti yang boleh ganti. Siapa dia orang kata yang boleh pergi perang ni, tak menang-menang ni? Ada nama dia. Siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Tu ambil Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad pun Umar pesan kepada dia supaya dia elakkan dosa. Inna adadana laisa ka'adadihim wa uddatana laisa ka'uddatihim. Dia pun tak ada bid dada, orang pilih baru dia pergi. Sehingga Sa'ad pergi